Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel aku. Nama aku Ashraf. So pada korang yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan aku sangat menghargai support korang untuk aku. Dan pada korang yang belum subscribe ataupun kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, apa lagi? Tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. So guys, aku nak tanya korang, korang ada pengalaman tak pergi camping waktu sekolah rendah ke, waktu sekolah menengah ke? Mesti ada kan? Okay, so malam ni aku nak cerita pengalaman aku waktu aku pergi camping masa aku sekolah rendah. So, jom aku ceritakan. Kita check it out. So guys, cerita yang macam ni. Okay, kejadian ni terjadi waktu aku waktu tu aku berumur 11 tahun. Darjah 5 lah. Darjah 5 dan aku adalah ketika tu adalah seorang pengawas. Seorang pengawas dan aku kiranya ketua kepada pengawas untuk darjah 5 punya pengawas lah. Grup-grup darjah 5 punya pengawas, aku ketua lah waktu tu. Dan nak dijadikan cerita, satu hari setiap sekolah di daerah Johor Bahru ni kena hantar seorang atau dua orang wakil pergi satu perkhemahan, dikira macam perkhemahan tu agak besar juga, dipanggil perkhemahan kepimpinan lah, macam nak membentuk seorang pemimpin lah macam itu. Tu sekolah aku waktu tu telah memilih aku sebagai wakil kepada sekolah ni, mewakili sekolah aku untuk pergi ke perkhemahan tu lah. Dan perkhemahan tu, kalau tak silap aku waktu tu perkhemahan peringkat daerah lah, peringkat daerah negeri Johor, peringkat daerah Johor Bahru. Dan perkhemahan tu durasinya selama 4 hari 3 malam. Aku tak pernah pergi camping 4 hari 3 malam waktu tu. Biasa aku tahu pergi camping 2 hari 1 malam kan, 3 hari 2 malam. Ini paling lama lah 4 hari 3 malam. So mula-mula aku berat juga nak pergi, tapi disebabkan atas dorongan cikgu dan ibu bapa aku pergi jugalah. Okay, dipendekkan cerita, aku pun pergi ke sana. Aku seorang-seorang je. Aku tak ada kawan lain yang pergi daripada sekolah ni. So kat sana aku kenalah berkenalan. Walaupun aku ni agak pemalu, tapi aku terpaksa lah berkenalan, sebab kalau tak pisang babe seorang-seorang kan, tak tahu nak bercakap dengan siapa. So lepas sampai di sana, pendaftaran apa semua kami dibahagikan dalam beberapa kumpulan lah, beberapa kumpulan. Dan kemudian dah dijadikan beberapa kumpulan tu, tak salah aku dalam satu kumpulan lebih kurang dalam 10 orang. Okay, dan dalam 10 orang tu, dan lepas tu kami dibahagikan kepada kumpulan kecil lagi untuk kemah, untuk duduk kemah. Dan ketika tu kami berkemah ataupun camping ni berlaku di daerah di tengah-tengah bandar Johor Bahru juga. Waktu tu tak salah aku di kawasan Tasik Utara kat sana. Ada satu kawasan bukit tu, ada hutan sikit kat atas dia tu kan, ada pokok-pokok besar apa semua. Dan di kawasan tu lengkap lah, ada abseiling apa benda semualah, tempat camp ni lah. Okay, so balik pada cerita tadi, kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk penentuan kemah lah. Dia kawasan dia membayangkan kawasan tu masuk camp, depan ni ada pejabat, lepas tu ada sungai, sebelah sungai tu ada abseiling, flying fox apa benda semua, dan lain-lain lagi aktiviti lasak kat situ, berakit semualah. Lepas tu depan sikit ada dataran untuk tempat kawat. Naik atas bukit, atas tu tempat perkhemahan. Sebelah kanan tempat perkhemahan lelaki, sebelah kiri perempuan. So perempuan ni dia dekat dengan pejabat lah, sebab mungkin kalau terjadi apa-apa senang kan, pengurusan nak bantu. So dalam satu kemah dia mesti ada lebih kurang dalam 4 orang. Kemah tu agak besar lah. Dan aku dalam kemah tu aku tak ingat lah nama, tapi aku ingat seorang budak ni, nama dia, kita orang panggil dia Peacock. Peacock ni pun ada kisah dia. Kenapa kita orang panggil dia Peacock? Waktu kita orang introduce diri masing-masing tu, dia perkenalkan diri dia macam ni.
Nama aku Taufik kok. Taufik kok. That's why kita panggil dia Peacock. Okay? Wah, aku dah melalut banyak sangat kan. Okay. So, malam pertama kami camping kat sana, kita orang tak adalah terkena apa-apa gangguan atau apa-apa lah. Mungkin dah terlalu kepenatan kan. So, memang semua masing-masing tidur awal lah malam tu. Cuma aku macam biasa lah, kalau pergi tempat-tempat macam ni, tempat-tempat baru apa semua, aku akan susah sikit nak tidur. So malam tu aku ada terdengar jugalah macam-macam bunyi lah, bunyi-bunyi pelik. Ada orang berjalan, ada derapan-derapan kaki orang kat luar. Kejap-kejap dengar bunyi ranting jatuh lah, macam-macam lah aku dengar orang bergelak ketawa lah. Tapi aku buat dang je lah, aku tidur je lah kan. So pagi besoknya kita orang pun jalankan aktiviti macam biasa. Dan tiba waktu malam. Okay, Fesi cakap waktu tu lepas waktu maghrib, lepas waktu isyak. Lepas waktu isyak dia kata, okay, semua berkumpul dekat dataran. Cepat. Dia suruh berkumpul lah. Kami pun berlari, berkumpul kat dataran, beratur mengikut kumpulan masing-masing. Baik, saya nak dalam tempoh 10 minit saya bagi masa. Awak semua bersiap pakai baju sukan, kasut sukan. Kemudian beratur di sini semula dalam tempoh masa 10 minit. Siapa lambat akan dikenakan denda, kata dia. So nak Fesi itulah ketua komandan kat situ. So kami pun bergegas pakai pakaian sukan semua. So dalam kelang kabut pakai tu, si Peacock ni tanya, apa hal malam-malam nak kena pakai baju sukan bagai ni? Takkan nak main bola apa tengah-tengah malam? Kau jangan banyak tanya lah, kau pakai lah. Aku tak boleh lah macam tu. Si Peacock ni dia memang banyak keluhan lah. Dia ni memang banyak hal sikit budaknya kan. Dan selepas dah siap semua, kami pun beratur. Dah siap beratur benda semua, Fesi tu mulakan lah dia punya ucapan. Jadi malam ni kita akan buat aktiviti berjalan malam. Okay, nampak kat tangan saya ni ada kain. So setiap seorang matanya akan diikat dan akan berjalan menuju ke checkpoint yang akan ditunjukkan oleh fasilitator masing-masing. Masa tu aku dah macam, weh, jalan malam tutup mata weh. Si Peacock ni tak payah cakap lah. Peacock ni, orang ni nampak macam keras tau, tapi sebenarnya dia penakut. Penakut yang amat ni. Weh, aku tak nak macam ni. Cakap aku tak boleh. Cikgu, tak nak lah cikgu punya ni. Awak nak takut apa? Fesi kan semua ada. Jalan nanti kita pimpin tangan awak, jangan risau. Dah, ikat. Alah cikgu tak nak. Si Peacock nak pula lah. Aku walaupun yelah kita ada juga rasa takut kan, tapi nak buat macam mana, dah itu arahan dia, kita pakai je lah. Okay? Dan kemudian kumpulan dilepaskan satu demi satu lah. Kumpulan aku masa tu kumpulan ke-5. Dalam camping tu ada lebih kurang dalam 10 kumpulan. Satu kumpulan 10 orang tu ada 100 orang lah waktu tu. Memang ramai Nah, Fesi dia pun memang ramai lah waktu tu. So satu orang, okay, satu kumpulan pergi kan, lebih kurang dalam 15-10 minit. Lepas tu kumpulan yang kedua pula pergi. Lepas tu sampailah ke kumpulan aku. Sampai kumpulan aku berdiri nombor 2. Depan aku ada ketua kumpulan aku lah. So kita orang pimpin lah, pegang tangan masing-masing, pimpin jalan kan. Jalan. Tiba-tiba jalan dengan keadaan gelap ni, tak nampak apa. Lepas tu dah sampai satu tempat ni, si Peacock ni macam melepaskan tangan. Dan kami juga diingatkan tak boleh bersuara langsung dekat kawasan tu. Cuma kita boleh dengar arahan daripada Fesi saja. Dan ada isyarat-isyarat yang akan diberi lah kan. Bila isyarat tu diberi, kau boleh buka kita punya kita punya penutup mata tu untuk buka untuk menikmati alam sekitar. Macam itulah katanya. Okey, jalan. Tangan Peacock ni terlepas. Aku dah ada door ni. Aku dah gigil lah. Lepas tu dia sampai turn aku, dia suruh orang depan ni pula lepaskan tangan aku.
Okay, Fesi tu membisik kat aku. Cangkung, awak duduk dekat sini. Dalam kiraan 10, awak buka ikatan mata awak. Lepas tu, duduk sini, tunggu sampai saya datang. Kalau perlu apa-apa, password dia, aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Macam tu. Password dia sebenarnya aku tak ingat. Aku bedal je tu. Tapi dia memang ada password lah. Kalau jadi apa-apa kau jerit, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Tu password dia menandakan yang kita terjadi apa-apa lah kat situ. So, aku kira lah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Aku buka. Alangkah terkejutnya aku guys masa tu. Aku duduk di bawah, di sebuah pokok. Pokok aku tak tahu pokok apa, tapi pokok tu besar. Dia punya batang tu aku rasa 2 pemeluk aku lah. Pokok tu besar. So aku duduk kat bawah tu. Tak ada cahaya langsung. Cuma cahaya bulan saja yang menerangi waktu malam tu. Kebetulan waktu malam tu bulan mengambang. Dia bunyi perasaan guys time tu. Aku tak tahu nak cakap dengan korang macam mana. Dengan bunyi yang bunyi burung hantu. Tak silap aku malam tu aku dengar bunyi burung hantu. Bunyi dia. Kemudian aku duduk je lah. Aku duduk diam je. Tiba-tiba guys, aku terasa macam ada sesuatu jatuh kat bawah aku. Aku jadi terkejut. Tengok kiri kanan, tak ada apa-apa. Aku diam lagi. Aku dah start lah berzikir apa yang patut lah. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Pam! Baling lagi. Kali ni ranting dia baling. Tiba-tiba aku dengar bunyi. Psst. 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 Macam aku macam nak fokus lah apa benda tu kan. Time tu aku belum rabun lagi. Aku masih boleh nampak lagi. Tu pikok tu. Mujur. Masa dia orang yang buat bunyi psst, psst tu adalah pikok. Rupa-rupanya dia dekat je dengan aku. Belakang, pokok yang belakang dia duduk kat situ. Lepas tu dia duduk sini tau guys. Dia macam panggil aku. Waktu aku pun, sebab kami tak dibenarkan bersuara, jadi cuma buat isyarat je lah. Kan? Lepas tu aku pun, aku merangkak lah. Merangkak pelan-pelan. Merangkak pelan-pelan aku sampai kat dia. Lepas tu dia terus, aku sampai kat dia, dia terus pegang tangan aku. Dia terus peluk tangan aku. Teman aku bro, teman aku takut. Cakap macam tu. So aku pun macam, lihat lah, aku ni apa takut sangat. Sekejap je ni kat sini ni. Aku takut, jangan tengok atas. Kata dia. Kenapa jangan tengok atas? Aku takut, jangan tengok atas bro, jangan. Macam tu. Aku cakap, dah, sabar. Aku ada. Aku cakap gitu kan dengan dia. Jadi, aku ni orangnya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tau. So, waktu si pikok ni gigi peluk aku ni, sambil dia kata jangan pandang atas tu, aku degil. Aku tetap juga pandang ke atas. Kan? Tiba aku pandang ke atas. Astaghfirullahaladzim. Aku terus macam tu. Korang tahu tak guys, apa yang aku nampak? Aku nampak Kak Cantik ataupun Fatimah Rockers sedang berbuai-buai di atas pokok. Rupa-rupanya si pikok ni diletakkan di bawah sebuah pokok ara tau. Korang tahu tak pokok ara yang ada juntai-juntai tu kan? Dia sedang berbuai-buai dekat atas sana. Rupanya aku tak nampak, cuma aku nampak kain berkibar-kibar macam tu dengan rambut panjang. Rupanya tu agak sebab dia memandang ke arah menghadap ke arah sana.
tu Allah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku dah lihat pekok. Aku dah cakap jangan pandang atas, kenapa kau pandang? Aku takut. Jeritlah aku kaya, jeritlah aku kaya. Kita orang nak jerit tau, tapi seolah-olah macam suara ni tak boleh keluar. Dan aku terpandang lagi, si akak cantik tu macam berhenti berbuai, kemudian dia pandang ke bawah. Waktu dia nak pandang ke bawah tu, rupanya si pikok pun tengok juga dengan aku, dan tak semena-mena dia menjerit, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Dia jerit macam tu. Dan kedengaran lah Fesi itu berlari datang ke arah kita orang. Ada 3-4 orang Fesi datang. Kenapa ni? Kenapa? Ada apa? Lepas tu ada satu lagi Fesi, dia ambil walkie dia. Okey. Aktiviti malam ni dibatalkan. Okey, Fesi semua boleh bawa semua peserta-peserta balik ke kemah masing-masing. Kumpulkan semua di kemah masing-masing dan pastikan semua cukup lah. Dia cakap macam tu. Aku masih memandang ke atas, menggigil-gigil macam tu. Yang si apa ni, pikok ni dah tak nak balik. Dia macam tu lah, dia dengan Fesi tu lah. Dia sambil dia menangis tu, dia menceritakan apa yang dia nampak lah. So malam tu memang semua aktiviti dibatalkan, semua diarahkan pulang ke kemah masing-masing lah. Dan malam tu semua Fesi perlu berjaga-jaga dekat kawasan kemah sebab takut terjadi apa-apa. Dan waktu aku nak gerak balik tu, aku sempat juga menjengah ke pokok tu, dan aku perasan yang kakak cantik tu dah tak ada dekat situ. Mungkin dia pun terkejut kot, kenapa kita orang menjerit aku kaya. Jadi besok paginya si pikok ni terpaksa dihantar pulang lah, sebab tak semena-mena dia demam panas tau. Pagi tu menggigil badan dia. Dan jadi pengurusan camp hubungi mak bapak si pikok ni, dia pun dihantar pulang. Jadi tinggallah dalam kemah tu aku dan 2 orang lagi peserta. Aku pun masa tu dah agak macam nak demam juga, tapi aku cakap dengan Fesi tu aku masih boleh bertahan untuk sambung hari yang terakhir lah. Bukan hari yang terakhir, maknanya 2 hari yang terakhir di camp tu lah. Okay. So aku waktu hari yang ketiga tu menjalani latihan masih longlai jugalah disebabkan oleh kejadian malam tu. Tapi aku kuatkan semangat juga. So nak dijadikan cerita, malam tu selepas aktiviti semua, dia malam terakhir dia buat macam persembahan dan benda semua, dan aku minta excuse aku tak join persembahan tu sebab aku tak berapa nak sihat. Jadi aku duduk belakang pentas je lah. Duduk belakang pentas memerhatikan lah apa kawan-kawan kita semua buat persembahan, apa benda semua kan. So habis persembahan tu lebih kurang dalam pukul 10.30, 10.45 macam tu, dan kami semua dibenarkan untuk pulang ke kemah masing-masing untuk tidur. Selepas minum malam apa semua, kita dibenarkan pulang lah. Dan malam tu aku rasa macam sesuatu tak kena lah. Okay, dalam keadaan dalam kemah tu, kami ni tidur melintang tau. Okay, pintu kemah ada kiri dengan kanan kan. So kami tidur macam ni, kepala dekat atas sini, tu 2, 3. Dan aku malam tu tidur di tengah-tengah kemah, kiri kanan. So kemah kami terletak di agak hujung juga, dekat hujung kawasan perkemahan tu lah. Dia ada line macam line polis itu kan, yang merah putih tu kan, sebagai sempadan untuk kawasan perkemahan. Dan kita orang agak betul-betul dekat sebelah sebelah sempadan tu. Dan sebelah sana adalah kawasan macam hutan kecil, tempat yang kita orang semua dibawa jalan malam tu kan. So malam tu aku rasa macam tak kena lah, macam ada yang tak best lah. Tidur tak kena lah. Biasanya kalau berkemah malam kan sejuk kan. Malam tu aku rasa macam panas sangat. Tengok kawan-kawan aku ni, seronok je diorang tidur kan, berdengkur bagai.
Dan aku cakap, tak apalah, cubalah untuk tidur. So aku baring, aku tengok jam. Dah pukul 1:30 ni, tak boleh tidur ni. Tiba-tiba, waktu aku nak lelapkan mata, tak semena-mena aku dengar macam ada derapan kaki dekat luar kemah. Krok, 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 krok. Kalau orang biasa guys, dia akan jalan krok 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 krok. Sebab kawasan tu gelap. Dan yang ada kat atas tu cuma seorang Fesi dan peserta je. Peserta-peserta ni takkan berani jalan pelan-pelan malam-malam kat situ. Semua mesti akan kelang kabutnya. Krok 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 krok. Aku duduk. Aku cuba mengamati bunyi itulah. Ya apa tak ada apalah. Ada nak pergi toilet kot. Aku baru nak lelap lagi, dengar lagi bunyi tadi. Krok, krok, kakak. Macam ada pijak ranting. Krok, krok. Berjalan seolah-olah sedang mengelilingi kemah aku. Dia pusing. Krok, krok, krok. Tadi aku dengar macam dia agak jauh tau bunyi tu. Kali ni aku dengar dia macam dekat je dengan kemah aku. Krok, krok, krok. Skrak, 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 skrak. Makin lama makin laju. Makin kuat. Aku macam, apa pula ni? Jadi aku cuba buka mata aku lah. Buka sikit mata aku. Aku jeling. Aku nampak bayang-bayang makhluk sedang, macam bayang-bayang orang sedang mengelilingi kemah aku. Tiba-tiba dia berhenti depan aku. Bayang tu tadi berhenti betul-betul. Aku tengah baring tengah-tengah gini kan. Baring gini, berhenti depan aku. Depan sana. Aku cuma perhatikan je dia. Siapa pula ni? Kalau Fesi kan guys, dia akan suluh lampu untuk pastikan yang kita dah tidur. Tapi ni tak. Kawasan tu tetap gelap macam itu je. Dan tak semena-mena aku perasan benda tu macam membongkok. Dan tiba-tiba aku nampak ada satu tangan mendembusi kemah aku tu. Dia tembus tangan ni, dia tembus kat kemah macam tu. Dia bukan masuk lalu pintu yang ada zip tu tau, tak. Dekat kemah tengah-tengah tu. Tangan keluar macam ni guys. Tangan dia macam ni, seolah-olah macam nak capai kaki aku. Aku macam aku tak boleh nak cakap apa-apa guys. Aku cuma tengok je benda tu. Macam tersangkut tau, aku nak jerit. Macam kejadian yang malam sebelumnya lah. Aku nak jerit tapi tersangkut. Aku gerakkan member aku kiri kanan ni. Dia orang memang tidur mati punya, tak bangun. Tangan tu terus. Tangan dia tu guys berkedut-kedut. Tangan dia berkedut-kedut. Itu tangan orang tua. Tapi dia macam, aku nak tahu nak cakap dengan korang lah, nak describe dia macam mana. Tapi dia macam menembusi lah. Gini tak capai ke kaki aku. Tiba-tiba mungkin Allah nak selamatkan aku kan. Aku pun jerit, Allahu Akbar. Aku cakap macam tu. Sok, sekelip mata benda tu hilang. Member aku kiri kanan semua bangun lah. Weh Ashraf, weh kau kenapa? Member aku dua ni bangun. Lepas tu aku dengar banyak derapan-derapan kaki lari kat arah kemah aku. Rupanya semua peserta-peserta tu semua dengar jeritan aku tu lah. Semua keluar dengan Fesi semua naik tengok aku, apa keadaan, tengok keadaan aku lah. Ashraf, awak okey tak ni? Awak okey tak? Tangan. Aku cuma
boleh cakap tangan macam itu je. Yang aku ingat macam itu je lah. Kemudian aku Fesi bawa aku ke ni lah, ke bilik macam kawasan tu tempat Fesi semua tidur, dan jumpa dengan salah satu ustaz ni, dan dia rawat aku lah. Dia bagi aku minum air, dia bacakan something kat aku, dia semua. Dan kemudian malam tu aku tidur lah dengan dalam bilik ustaz tu kan, supaya nak mengelakkan perkara-perkara yang lebih buruk terjadi. Okay? Dan besok paginya selepas subuh aku dibenarkan pulang awal lah. Lepas subuh tu dia suruh aku aku tak ikut lah budak-budak ni pergi buat senaman pagi ke apa. Aku tak ikut, aku just kemas barang apa semua, sebab aku pagi tu dah mula, badan aku dah panas kan, dan aku dibenarkan untuk pulang awal. Okay? So guys, macam cerita aku tadi, menarik tak? Itulah pengalaman yang aku lalui ketika aku menjalani kursus kepimpinan ketika peringkat daerah Johor Bahru. Ketika tu aku masih di sekolah rendah lah, darjah 5 macam tu. Pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita ni satu je lah. Kau pergi mana-mana kan, tempat yang kita tak tahu, lagi-lagi kawasan-kawasan hutan kan, kita kenalah melindungi diri kita lah, melindungi diri kita dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran lah. Contohnya macam surah 3 Kul kan, baca ayat kursi ke apa ke, mana yang kita boleh baca, kita baca lah kan. Itu bagi kita yang beragama Islam lah. Bagi yang bukan beragama Islam, korang pun tahu lah, mesti korang diajar ada amalan-amalan untuk melindungi diri korang. Okay, so pengakhiran cerita tadi tu, selepas tu aku jadi berat tau nak pergi ikut mana-mana camping-camping yang berkepimpinan ni lah kan. Kalau pergi pun aku akan sentiasa berjaga-jaga lah. Mungkin aku akan tidur awal ke kan, aku tidur, aku selubung ke macam mana lah. Aku akan mengelak lah daripada terjumpa ataupun nak mengelak lah. Aku akan cuba mengelak kalau seboleh-boleh jangan pergi lah kan, disebabkan oleh pengalaman aku yang tadi. So guys, sampai sini saja pertemuan kita untuk episod kali ni. Sebelum kita berpisah, aku nak ingatkan pada korang, kalau korang ada cerita-cerita seram ataupun pengalaman-pengalaman seram korang yang korang rasa menarik nak disampaikan, boleh korang follow aku punya social media yang ada dekat description box dekat bawah ni, ataupun yang ada di bawah ni kan. Just DM je kat aku. Nanti aku akan baca dan aku akan ceritakan dengan gaya penceritaan aku sendiri. Ataupun korang boleh tulis dan hantarkan ke email aku di mnurashraf222@gmail.com. InsyaAllah aku akan baca, dan aku nanti kita tengok mana yang cerita yang best-best ni. Tapi aku tahu lah cerita korang mesti best-best. Aku akan kongsikan dalam channel YouTube aku, insyaAllah. Okay guys, itu saja untuk malam ni. Selamat baju jaya, stay safe, jaga kesihatan korang. Assalamualaikum.